dan boleh mengajukan soalan. InsyaAllah sekiranya ada soalan ada di penghujung insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, ana serahkan majlis kepada Al-Fadhil Ustaz Zaharuddin untuk menyampaikan pengisian. Yang berhormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dihormati moderator, pengurusi majlis dan semua sahabat, adik-adik yang saya hormati lagi saya kasih sekalian. Jadi pertamanya Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam kuliah online kita pada malam ini berkenaan dengan tajuk kesan pandemik terhadap ekonomi Malaysia ataupun ekonomi negara. Jadi yang pertamanya saya nak bagi satu poin awal dulu, iaitu masalah ekonomi secara umumnya ialah berkaitan dengan ekonomi rakyat. Dan seterusnya dia memberikan kesan kepada ekonomi negara. Yang pertamanya, kesan dari segi ekonomi rakyat ialah jikalau kerajaan nak buat PKP yang ketat, maknanya semua mesti shutdown. Bisnes kena tutup, semua duduk kat rumah selama 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Jadi, masalahnya ialah macam mana rakyat nak bayar hutang rumah. Macam mana rakyat nak bayar hutang kereta. Macam mana rakyat nak beli makanan. Sebab duit tak ada, sebab tak boleh kerja. Untuk nak tampung perkara ini, kerajaan perlu keluarkan kos. Macam kita tengok PKP pada tahun lepas, kerajaan keluarkan kos. Bantuan cash dan seumpamanya. Maka jikalau berterusan kerajaan keluarkan kos, maka menyebabkan duit kerajaan habis. Akhirnya menyebabkan kerajaan menjadi lemah. Bila mana rakyat tak boleh nak bayar rumah, maka memberikan kesan yang buruk kepada bank. Kerana peminjam-peminjam rumah, peminjam kereta tak dapat buat pembayaran. Maka menyebabkan mereka tak boleh dapatkan semula cash, apatah lagi untuk dapatkan profit dividen daripada pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh pelanggan-pelanggan bank. Dan bila bank menghadapi masalah, dia akan memberikan efek yang direct kepada bank negara Malaysia dan seterusnya ekonomi negara itu sendiri. Seterusnya, masalah yang menjadi punca utama rakyat tidak boleh survive bila mana berlakunya pandemik untuk terus duduk di rumah adalah yang pertamanya ialah disebabkan oleh mereka perlu membayar hutang rumah. Mereka perlu membayar hutang kereta. Ini dua hutang yang menyebabkan rakyat tak boleh survive. Seterusnya, rakyat tidak ada simpanan yang boleh mencukupkan mereka untuk berbelanja perkara asasi. Maknanya kita kata kalau tak boleh bayar rumah, tak boleh bayar kereta, itu bank yang siapa? Rakyat mungkin masih boleh bertahan, walaupun bank tak boleh bertahan kalau orang tak bayar hutang. Tapi rakyat tidak boleh bertahan kalau mereka tak ada makanan, kalau mereka tak ada minuman, kalau mereka tak ada wang untuk membeli keperluan asasi. Maka bila mereka tak ada duit untuk nak beli keperluan-keperluan asasi untuk survive,
faktornya disebabkan oleh mereka tak ada simpanan yang menyebabkan mereka boleh bertahan sewaktu pandemik berlaku, sewaktu mereka tak boleh berniaga, sewaktu mereka tak boleh pergi kerja. Baik. Kalau kita tengok kepada faktor-faktor ini, yang pertama kalau kita ambil asas yang paling utama, rakyat sebenarnya antara faktor mereka tak boleh ada simpanan disebabkan mereka terpaksa menanggung kos yang tinggi dalam kehidupan. Bayar rumah, bayar kereta. Okay. Dua perkara yang bagi beban besar kepada masyarakat. Seterusnya, kalau orang berniaga, mereka terpaksa bayar kos sewa dan juga kos staffing. Ini antara faktor yang besar yang menyebabkan kebiasaan rakyat tak boleh nak survive bila mana berlakunya pandemik yang menyebabkan mereka terhad pergerakan dan juga perniagaan mereka. Jadi, kita tengok dua faktor punca utama. Satunya hutang rumah, yang kedua hutang kereta, yang ketiga mereka tak ada simpanan. Okay, jadi saya akan ulas ketiga-tiga aspek ini supaya kita faham sebenarnya bagaimana solusi Islam. Sebenarnya bagaimana kekuatan yang ada pada sistem ekonomi Islam di mana kalau berlakunya pandemik yang seperti ini, negara hanya akan berhadapan dengan masalah kesihatan bukan berhadapan dengan masalah ekonomi. Okay. Yang pertama, rumah ni harga dia mahal menyebabkan orang terpaksa berhutang. Ada dua faktor penting, iaitu monopoli dan cukai. Ini banyak kali saya sebut. Apa makna monopoli? Maknanya ialah semua rakyat tak boleh memiliki tanah. Tetapi tanah itu dimonopoli satunya oleh syarikat-syarikat hartanah ataupun pemaju-pemaju. Yang kedua, dimonopoli atau dikongka oleh kerajaan yang sebenarnya sudah masuk dalam kompetitor dalam market pada hari ini. Maka demand yang besar, supply yang kecil, dia akan melonjakkan harga. Itu sifat dalam law of demand and supply. Rule of demand and supply. Permintaan besar, setiap orang perlukan rumah. Supply tanah hanya berapa kerak yang bersifat kapitalis-kapitalis pemaju dan juga kerajaan sendiri yang satu. Kerajaan tu satu. Yang menjual tanah kepada orang ramai dengan harga market. Maka, kesannya harga rumah akan melambung. Seperti contoh rumah di Kota Damansara, hari ini harga dalam 700,000. Build up cost sebenarnya tak sampai 100,000. Kos yang paling besar sekitar 400 hingga 500,000 adalah merupakan kos monopoli. Maknanya kos monopoli ni maknanya orang tak boleh dapatkan tanah untuk buat rumah. Maka rakyat perlu membeli daripada pemaju. Konteks Kota Damansara, pemaju adalah PKNS, yakni kerajaan. Maka ia akan beli dengan harga market. Sebab mereka tak boleh dapatkan tanah untuk buat kediaman, tetapi mereka beli daripada supplier-supplier. Supplier ni maksudnya bukan broker-broker, bukan peniaga hartanah, tetapi pemaju yang jual kepada public, sama ada public itu melalui broker ataupun direct kepada owner, kepada rumah tersebut. Maka harga dia melambung disebabkan oleh monopoli ataupun demand and supply yang tidak fair yang ada pada tanah. Okey. Harga dia melambung.
Yang keduanya ialah cukai yang ada pada tanah. Iaitu antaranya ialah development fee, premium dan seumpamanya. Yang kalau kita tengok contohnya di kawasan Lembah Kelang, premium boleh cecah sampai 300-400 ribu satu ekar. Bermakna kalau orang beli satu ekar untuk buat rumah, situ kos mati dah mencecah ratusan ribu disebabkan oleh premium, development fee dan pelbagai kos yang dikenakan oleh kerajaan. Baik. Jadi menyebabkan rakyat terpaksa hutang dengan bank untuk dapatkan kediaman, untuk dapatkan rumah. Maka bila mana berlakunya pandemik, mereka hilang punca pendapatan, maka kesannya ialah mereka tak boleh bayar rumah. Kesannya ialah bank tidak mendapat pembayaran daripada pelanggan, maka memberikan kesan kepada kecairan perbankan dan juga negara. Dan semua kos-kos itu adalah berlaku disebabkan oleh monopoli dan cukai yang tinggi yang berlaku dalam sistem harga hartanah pada hari ini. Kalau tidak ada kos rumah, kalau tidak akan rakyat terpaksa berhutang untuk dapatkan kediaman, maka pandemik macam mana pun, rakyat hanya perlu bertahan untuk makan dan minum, bukan untuk membayar rumah yang 1/3 yang sebahagiannya sampai separuh dan sampai 60% daripada income-nya dihabiskan untuk mendapatkan tanah dan rumah. Okey. Jadi kalau tidak ada kos ini, kita boleh survive nak PKP ketat macam mana pun, rakyat tak boleh keluar rumah macam sekalipun, maka dia tidak memberikan satu bebanan ekonomi kepada negara kalau tidak kerana pembayaran rumah dan tanah pada hari ini. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kereta dan kenderaan. Kereta dan kenderaan itu, harga yang dibayar oleh rakyat pada hari ini, 70%-nya adalah cukai dan monopoli. Kalau dalam harga rumah, terbesarnya adalah monopoli. Tapi kalau dalam harga kereta, terbesarnya adalah antaranya ialah monopoli dan juga cukai yang dikenakan oleh pihak kerajaan. Kalau kita tengok, macam saya katakan tadi, rule of demand and supply, kalau supply tu kecil, kalau demand tu tinggi, harganya melambung. Hari ini orang yang boleh jual kereta, import kereta, hanya orang yang ada permit, lesen sahaja yang boleh import kereta. Maknanya kalau kita tahu harga kereta di Jepun murah, dan kita nak beli kereta di Jepun untuk buat balik, buat masuk Malaysia, kita tak akan dibenarkan buat masuk kereta ke Malaysia sebab kita tak ada AP, approval permit, yang menyebabkan kita hanya perlu boleh beli kereta daripada orang-orang yang ada AP sahaja. Dan orang yang ada AP ni tak ramai di Malaysia. Kalau kita tengok secara kasar setakat saya tahu, sebenarnya tak lebih 500 orang yang ada AP untuk jual kepada 30 juta pengguna rakyat. Bermakna harganya akan melambung. Sebab tu adik-adik boleh search dalam contohnya, anda ambil contoh macam eBay, macam Gumtree, Gumtree di UK, ataupun boleh tengok Yahoo Auction Japan, boleh bandingkan harga di Malaysia. Sebenarnya itulah juga kereta yang 5 tahun ke bawah yang dibeli oleh pengimport-pengimport kereta di Malaysia. Harga di sana campur dengan cost shipment 3 hingga 5 ribu. Mana kalau kita tengok harga sana 30 ribu, maknanya nak sampai rumah kita perlu tambah 5 ribu untuk forwarding, shipment.
Tapi kita tengok harga di Malaysia bukan 35,000 tapi dia cecah 80-100,000. Kenapa? Yang pertama sebab supply itu hanya orang yang ada AP. Dia jual harga berapa kita terpaksa beli. Yang kedua ialah disebabkan oleh cukai import tax dan seumpamanya, yang mana cukai mencecah sekitar 30 hingga 40% daripada harga kereta di Malaysia pada hari ini. Maknanya, kalau tuan-tuan beli kereta, 50 hingga 60% adalah cukai yang dikenakan oleh kerajaan. Jadi kalau 50 hingga 60% cukai bermakna kalau kita beli kereta hak 35,000 kita boleh beli cash. Tapi disebabkan cukai harga jadi 80,000 campur monopoli jadi 100,000. Menyebabkan kita terpaksa berhutang untuk beli kereta. Tapi hutang itu sebenarnya bukan untuk kos kereta, tapi kos cukai yang dikenakan oleh kerajaan. Bermakna, bila berlakunya pandemik, bila kita nak beli kereta tak mampu beli cash, kita terpaksa hutang bank. Hutang bank bukan untuk bayar kereta, tapi untuk bayar cukai yang ada pada kereta. Kalau kita beli 100,000, kita bayar down payment 30,000, kita hutang 70,000, kita bayar 1,000 sebulan selama 5 tahun sebagai contoh. 5 tahun sebagai contoh. Ataupun 6 tahun sebagai contoh. Bermakna 1,000 sebulan itu kita bayar cukai kepada kerajaan, bukan kita bayar angsuran kereta, tapi angsuran cukai kepada kerajaan. Jadi untuk nak bayar angsuran cukai kepada kerajaan, bank dahulukan duit mereka. Duit bank, duit orang ramai yang ada pada bank. Untuk bayar kepada kerajaan dan kita hutang dengan bank. Kalau kita tak mampu bayar, maka bank akan terkesan cash flow mereka. Maka duit orang ramai dekat bank yang efek dan kerajaan juga efek. Sebab bank bayar cash kepada kerajaan. Tapi mereka kalau kereta tu dah jual, kerajaan tak ada efek lah sebab kerajaan dah terima cash tu. Cuma kita yang berhutang dengan bank tak mampu nak bayar sebab hilang kerja, tak boleh kerja, tak boleh meniaga. Kalau kita syarikat, staf kita tak boleh nak meniaga, barang kita tak laku dan seumpamanya. Faktornya tak boleh survive ialah sebab kita perlu bayar kereta, kita perlu bayar rumah. Sebab itu bila pandemik, kerajaan paksa berlakunya moratorium. Untuk nak elakkan kos tadi, walau bagaimanapun, bank tetap ada efek dan ekonomi tetap ada efek dan rakyat juga tetap ada hutang. Baik. Kalau 3 bulan boleh bertahan, kalau setahun, kalau perlu kita kuarantin ataupun PKP ketat selama 3 bulan, maka negara tak boleh bertahan. Rakyat tak boleh bertahan, bank tak boleh bertahan, maka dia akan ada kesan ekonomi. Jadi, dua faktor haram ini, yang ada pada bank, yang ada pada kereta, sebab semua jenis cukai yang saya sebutkan tadi, monopoli saya sebutkan tadi diharamkan oleh Islam. Maka faktor melakukan perkara haram ini memberikan kesan ekonomi yang besar kepada negara, menyebabkan akhirnya bila berlakunya pandemik, perlunya kuarantin, tapi tak boleh bertahan lama disebabkan oleh kesan ekonomi yang teruk. Kesan ekonomi yang teruk ini disebabkan dua faktor besar. Rumah dan kereta menyebabkan rakyat tak akan boleh bertahan. Yang ketiganya ialah rakyat tak ada simpanan. Maknanya ada orang bukan setakat tak mampu bayar kereta, tak mampu bayar rumah. Tapi okeylah tak mampu bayar kereta, tak mampu bayar rumah sebab ada moratorium. Kalau nak kena tarik rumah, tarik kereta pun tak apalah, masih boleh hidup. Nanti boleh sewa. Dan seumpamanya. Tetapi masalahnya ialah ramai tak ada simpanan yang menyebabkan kalau mereka tak boleh berniaga, tak boleh bekerja, menyebabkan mereka tak boleh nak sewaktu pandemik disebabkan mereka tak ada simpanan. Kenapa? Mereka bekerja, wang mereka sudah habis untuk rumah, wang mereka sudah habis untuk kereta, simpanan cash mereka juga tak ada. Baik.
Bila ini berlaku, maka menyebabkan negara akan terkesan ekonomi. Tak ada cash, tak ada simpanan disebabkan dua kos yang tinggi. Sebab itu dalam Islam kita digalakkan menyimpan aset. Terutamanya aset keperluan. Maknanya kita perlu ada rumah, tak ada hutang. Kita perlu ada kereta, tak ada hutang. Bila kita ada dua perkara ini, kita yang pertamanya mempunyai aset simpanan. Yang keduanya kita perlu ada cash simpanan. Dalam Islam dia ajar kita perlu ada cash simpanan yang disebutkan sebagai qutus sanah. Maknanya simpanan kita mesti cukup setahun. Kalau kita belanja 1,000 sebulan, dalam simpanan kita perlu ada 12,000 cash. Kalau kita belanja 2,000 sebulan, dalam simpanan kita perlu ada 20,000 cash. 24,000 cash kalau kita belanja 2,000 sebulan. Tapi hari ini kita belanja 2,000, 3,000 sebulan, besarnya belanja itu untuk bayar kereta, untuk bayar rumah. Menyebabkan kita punya disposable income kita jadi kecil. Maka bila berlakunya pandemik, rumah tak boleh bayar, kereta tak boleh bayar, baki simpanan tak ada, gaji pun habis, maka menyebabkan berlakunya masalah dan juga krisis ekonomi, maka mana-mana pun akan menunding kepada kerajaan untuk menanggung kos-kos yang kita sebutkan tadi. Jadi sebab itu dalam Islam, dia perlu ada fuse antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Tapi sistem ekonomi kita tak ada fuse. Makna tak ada fuse ni, bagi contoh saya ambil bila orang tu beli rumah. Dia hutang bank selama 30 tahun. Bank pula perlu pulangkan balik kepada pencarum. Pihak pemaju pula perlu ada cash balik untuk buat projek lain. Maknanya, kalau seseorang itu sangkut bayar rumah, antara peminjam rumah rakyat dengan bank dia tak ada fuse. Maka kalau rakyat tak bayar, bank akan habis. Bila bank habis, pemaju pula tak dapat pinjaman untuk buat projek baru. Maka satu pihak, yakni peminjam bank, dia tak mampu bayar, dia akan memberikan kesan sampai kepada pemaju dan sampai kepada ekonomi negara. Sebab antara individu, peminjam, bank, institusi keuangan, negara, dia tak ada fuse antara satu sama lain. Menyebabkan kalau satu jatuh, semua akan jatuh. Sebab itu yang pertamanya ialah asas dalam Islam tadi ialah perlu dielakkan kos rumah, yang kedua perlu dielakkan kos kereta, dan yang ketiganya ialah perlu ada fuse di antara satu pihak dengan pihak yang ketiganya, perlu ada simpanan. Kemudian yang seterusnya ialah perlu ada fuse antara satu sama lain supaya kesan negatif ekonomi tidak berjangkit. So, macam mana fuse? Yang pertamanya ialah pembeli rumah dengan pemaju, dengan bank, tak ada hubungan. Maknanya kalau dibuang cukai, dibuang monopoli, maka orang tak boleh pinjam bank. Bank boleh funda kepada kontraktor untuk buat projek. Bila dia jual, orang tu beli cash, pemaju dapat cash, terus bayar kepada bank, settle, maka dia tak akan ada lagi link antara pembeli, pemaju dan juga bank. Kenapa? Sebab tak ada monopoli dan tak ada cukai yang tinggi. Baik. Sama juga dengan kereta. Pembeli kereta, peniaga kereta dengan bank. Kalau tak ada cukai yang tinggi, tak ada monopoli, orang beli cash, maka fuse putus antara pembeli dan peniaga kereta. Maka tak perlu pergi kepada bank untuk nak dapatkan sebuah kereta. Sebab harganya murah, boleh dibeli secara cash. Itu fuse.
Tapi kalau semuanya dinaikkan harga disebabkan cukai dan monopoli, maka setiap ekonomi itu dia berantai. Bila jatuh sahaja pembeli dan pengguna, semua akan jatuh. Maka ini kesan ekonomi yang negatif dalam kehidupan kita. Sebab itu kontrak dalam Islam juga mengajar kita supaya banyak menggunakan kontrak yang ada fius. Contohnya ialah kontrak mudarabah. Bukannya kontrak murabahah yang kadang-kadang almost similar to the riba. Iaitu bila mana ada untung, kita kongsi untung. Contohnya kita dengan investor. Kalau kita gunakan purely mudarabah, ada untung besar, dia dapat besar. Kalau tak ada untung, dia tak berhak untuk nak minta dengan kita. So maknanya sepanjang pandemik, kalau tak ada untung, pihak investor tak ada hak untuk nak minta apa-apa untung ataupun income daripada kita. Tetapi kalau tidak menggunakan kontrak mudarabah, mungkin pekerja dengan majikan, mungkin investor dengan pihak yang melaksanakan projek, masing-masing tak ada fius di antara satu sama lain, dan bila mana satu pihak terkesan, pihak yang satu lagi akan tekan untuk dapatkan bayaran, akhirnya kena tekan pun jatuh, yang tukar menekan pun akan jatuh. Maka ini kesan kepada ekonomi yang besar yang menyebabkan negara tak boleh bertahan. Masalah yang seterusnya ialah kalau kerajaan wave cukai daripada kereta, wave cukai daripada hartanah sebagai contoh. Sebab hartanah ni cukai dimiliki oleh negeri. Okey. Jadi bila tak ada cukai-cukai ini, contohnya Selangor saya ambil, lebih 80% income Selangor adalah daripada land revenue related. Daripada pelbagai income jual tanah, cukai tanah, premium tanah, 80% lebih income Selangor daripada hasil itu. Maknanya, kalau kita hapuskan cukai dan monopoli tadi, maknanya kerajaan tak jual tanah kepada rakyat dengan harga market, maka Selangor dia akan jatuh negeri antara termiskin. Sebab 80% lebih income Selangor daripada land revenue related. Maka apa solusinya? Solusinya kena balik kepada pangkal sistem ekonomi Islam. Kerajaan pusat perlu memiliki, perlu mengambil alih, perlu memulangkan semula harta-harta negara yang diswastakan. Emas diswastakan. Services, airport dan seumpamanya diswastakan. TMB diswastakan. Air diswastakan. Emas diswastakan. Besi diswastakan. Jadi semua perkara ini kalau tidak diswastakan, sebenarnya kerajaan mempunyai income yang besar. Di samping cukai-cukai yang perlu dikutip daripada orang-orang kaya seperti cukai saham, cukai simpanan korporat dan seumpamanya, maka negara akan ada income yang besar. Maka negara tak perlu lagi bergantung kepada income tax, kerana income tax itu sepatutnya diuruskan negeri, bukan diuruskan pusat menurut ekonomi Islam. Jadi bila mana kerajaan pusat serahkan aset negara kepada swasta, gantinya ialah kerajaan ambil cukai daripada pendapatan rakyat. Kesannya ialah negeri tak ada hasil. Maka kesannya ialah negeri mengenakan mendapat income daripada hasil tanah. Dia kenakan cukai yang tinggi, dia monopoli penjualan tanah, maka menyebabkan akhirnya kos rakyat naik. Bila kos rakyat naik, kesannya ialah bila berlakunya pandemik, rakyat yang terbeban dengan pelbagai hutang yang dibuat oleh kerajaan, maka menyebabkan kita tak boleh survive bila mana berlakunya pandemik yang seperti ini. Jadi sebab itu dalam Islam, rakyat yang bekerja bayar cukai diuruskan oleh negeri.
Jadi negeri tak perlu kenakan pelbagai kos tanah ke atas rakyat dan pelbagai kos ke atas rakyat. Dan pusat pula tak perlu ambil cukai daripada rakyat sebab kepala rakyat sudah diuruskan oleh negeri. Maka kos kerajaan pusat turun sebab urusan rakyat diuruskan oleh negeri. Rumah mereka, tanah mereka, fasiliti mereka, negeri yang urus. Sekolah dan seumpamanya. Orang miskin, negeri yang urus. Bukan pusat yang urus. Negeri yang urus di samping pusat. Dan kemudian, pusat pula perlu memiliki kesemua harta dan juga aset-aset negara. Semua galian, emas, perak, petrol. Semua kos-kos yang bersifat, orang kata dalam Islam yang tak boleh diswastakan. Seperti TMB, air, airport, services, Port Klang, pelabuhan dan seumpamanya. Tapi saya tengok emas di Lubuk Mandi saja lebih 2 bilion setahun income daripada Lubuk Mandi saja, tapi diswastakan kepada pihak yang ada kaitan dengan Singapura dan Australia. Kita pula nak guna emas import daripada Australia yang emas sebenarnya asalnya kita punya di Lubuk Mandi. Ini menyebabkan kerajaan jadi miskin. Sepatutnya semua aset-aset ini dimonopoli oleh kerajaan. Hasil bumi, services yang tak boleh diswastakan merupakan hasil kepada kerajaan pusat. Maka sebab itu kerajaan pusat akhirnya tak perlu dapatkan income daripada cukai rakyat. Maka negeri akan uruskan rakyat dengan cukai pendapatan. Maka negeri tak perlu lagi tekan rakyat untuk jual hartanah, kenakan cukai hartanah. Maka akhirnya rakyat tak perlu lagi berhutang. Maka kalau berlakunya pandemik, insya-Allah kita boleh survive insya-Allah. Jadi anda rasa mungkin masa pun tak izinkan. Anda buka kalau ada soalan ataupun ada pertanyaan berkaitan dengan topik yang kita bincangkan ini. Silakan. Kalau boleh soalan suara sebab anda tak boleh nak buka mesej. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas tak Ustaz? Ya? Suara saya jelas tak? Soal je lah. Okey, insyaAllah. Jadi Jadi macam soalan WhatsApp, bukan WhatsApp. Bukan mesej. okey. Maknanya kalau ada soalan mesej itu moderator tolong tanya WhatsApp tak apa. Okey Ustaz, soalan saya Ustaz insyaAllah. Jadi macam Ustaz sebut tadi, benda ni adalah berpunca daripada kerajaan lah, disebabkan kerajaan telah menswastakan semua hasil bumi tu yang sepatutnya tidak boleh diswastakan. Tetapi dalam situasi sekarang ni, kalau langkah ini tidak diambil, maknanya kerajaan still dengan sistem sekarang dan antara pihak seperti pembeli, bank dan juga pengusaha masih tiada fuse. Jadi dalam situasi macam ni yang kita tak boleh nak ubah sistem ni, ada tak inisiatif lain yang kita boleh usahakan untuk tangani benda ni? Jelas tak soalan saya Ustaz? Ya. Jadi terima kasih untuk inisiatif ni, sebab tu ana sarankan supaya pengurusan individu perlu berdasarkan kaedah putus tanah. Bukan berdasarkan kaedah gaji berapa, belanja berapa. Tapi kena belanja mengikut kaedah putus tanah. Cuma apa itu putus tanah, itu mungkin anda tak, mungkin panjang kan nak terangkan. Jadi insya-Allah yang ini anda plannnya mungkin nak buat kursus lepas-lepas ni macam mana cara kita nak uruskan belanja peribadi kita. Dan alhamdulillah setakat ni anda rasa anda berjaya atasi benda ni sebab anda hutang rumah tak ada, anda hutang kereta tak ada. Ada orang betul dia kata, Ustaz, alhamdulillah saya pun tak ada hutang rumah, saya tak ada hutang kereta, tapi masalahnya dia tak ada hutang rumah, betul, tapi dia tak ada rumah, dia tak ada hartanah, dia menyewa. Betul lah tak ada hutang rumah. Ni masalah, maknanya kita ada aset, kita ada rumah,
dan kita tak perlu menyewa dan tak perlu kita bayar bank. Kita ada kereta, tak perlu kita naik public transport, dan kita tak perlu hutang bank untuk dapatkan kereta. Ini berdasarkan kaedah putusanah dalam pengurusan kewangan peribadi. Jadi cara yang seperti ini, walaupun berlaku pandemik, insya-Allah kita hanya perlukan wang untuk beli beras, untuk beli makanan sahaja, tak perlu kepada kos lain, insya-Allah. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Selamat. Tanya sikit untuk kesan pandemik ni lah. Kalau boleh Ustaz jelaskan sebab apa kerajaan dia sangat susah untuk arahkan pihak bank untuk lanjutkan lagi moratorium, ataupun dari pihak bank sendiri dia sangat susah untuk lanjutkan lagi moratorium untuk pelanggan-pelanggan, sedangkan bank dia tak rugi pun. Setakat yang saya baca lah, bank tak rugi pun kalau dia lanjutkan moratorium. Bahkan kalau kita tengok masa PKP fasa awal tahun lepas, masa ni bank dah buat moratorium automatik 6 bulan, dan kalau tengok semua tak ada pun bank yang mencatatkan kerugian. Bahkan 10 bank yang utama ni untung. Boleh Ustaz jelaskan situasi ni? Sebab apa? Dalam keadaan PKP sambung, maknanya bila PKP ni disambung-sambung ni, rakyat makin terhimpit lah, terutamanya dari sudut perbelanjaan, nak jelaskan hutang-hutang bank apa semua. Sebab apa? Bank dia susah sangat nak bagi lagi moratorium. Wallahualam. Okey, terima kasih. Yang tu ada dua sudut lah. Yang pertamanya memang bank ni masalah dia pentingkan diri lah. Bank tak akan pentingkan orang lain, dia pentingkan diri. Sebab apa pentingkan diri? Sebab dia kena bayar dan dia questionable, dia answerable to customer. Sebab dia uruskan duit orang. Jadi kalau rugi, dia tak sama kalau kita rugi syarikat kita sendiri. Kalau kita berniaga, kita rugi, tak sama dengan bank kalau rugi. Bank ni jangan sampai tahap rugi, sebab kalau rugi dia akan efek ekonomi negara keseluruhan. Dia akan efek kepada investor-investor. Sebab bank sekarang ni kita kena ingat, dia orang ni memang dasar kapitalis. Dan dasar kapitalis dia akan memberikan efek negatif kalau bank dia jadi, ataupun kalau bank dia sudah rugi dalam dia punya rekod dan juga catatan. Okey, sebab itu memang dasar kapitalis yang kita pakai. Kecuali kalau nak pakai dasar Islam, itu baru selesai masalah. Sebab apa? Sebab macam saya kata tadi, bank bukan bank dengan peminjam sahaja, tapi bank dengan investor juga dia tak ada fuse. Maknanya dia tak ada fuse ni, walaupun namanya Islamic, maka dia kadang-kadang dia gunakan BBA. Makna BBA ni maknanya kalau dia kontrak satu benda, dia ada interest dia ada profit dia. Profit ni whatever berlaku, dia tetap kena bayar, sebab itu dia anggap sebagai liability dan hutang. Dia anggap sebagai liability hutang, bukan dia anggap sebagai tanggungjawab. Tapi kalau kita gunakan purely mudharabah, bank rugi, bank tak perlu bayar kepada investor. Tapi kat bank hari ni kalau dia rugi, dia kena bayar kepada investor, dari sana ada dia punya penalty. Sebagai contoh. Maka kalau bank rugi selama 2 bulan, 3 bulan, bank nak pulih balik agak sukar sebenarnya. Ini anda tengok dari segi realiti kepada sistem kewangan kita, sistem ekonomi kita, yang boleh menyebabkan berlakunya efek yang besar kalau bank rugi. Okey. Maknanya Ustaz, sikit tambahan, maknanya kalau bank dia bagi moratorium, dia contoh untuk 3 bulan ke 4 bulan lagi, dia akan rugi. Ya, dia akan rugi sebab bank dia kena bayar investor dia. Dia kena bayar kepada pencarum dia. Bila dia kena bayar kepada investor, dia kena bayar kepada pencarum, maknanya kalau berlaku moratorium, bermakna dia tak akan ada income untuk tempoh moratorium. Sedangkan dia kena bayar kepada investor-investor dia. Dia ada kos operasi dia. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Itu dia punya masalah pada bank. Sebab tu sistem kita dia tidak ada fuse antara satu pihak dan satu pihak.
Contohnya nak ambil kalau kita buat kontrak pure mudharabah. Maknanya kalau ada untung, sama untung. Kalau rugi, sama rugi. Maknanya pihak satu lagi tak boleh nak demand payment daripada kita sebab kita kontrak mudharabah. Jadi kontrak mudharabah tu dia fuse. Fuse ni maknanya kalau rugi sama rugi. Maknanya rugi dalam kontrak kita ni bukan rugi, tak ada untung. Sebab duit kita tak collect, tapi kita tak ada apa-apa liability pembayaran. Bila tak ada apa-apa liability pembayaran, maknanya kita tak ada masalah. Jadi untung sebelum ni kita boleh buat bayar staff, bayar apa, bayar operasi biasa. Tapi tak perlu liable to pay to our investors. Okay. Okey, ada soalan? Okay, Ustaz, ni soalan dari chat. Ustaz, apakah tindakan mencetak lebih banyak wang akan tetap mewujudkan inflasi Macam mana? walaupun dalam apakah tindakan mencetak lebih banyak wang akan tetap mewujudkan inflasi walaupun dalam situasi PKP sekarang dan pendapatan boleh guna rakyat semakin kurang? Anda tak jelas soalan tu. Boleh baca sekali lagi? Saya ulang, Ustaz. Apakah tindakan mencetak lebih banyak wang akan tetap mewujudkan inflasi walaupun dalam situasi PKP sekarang dan pendapatan boleh guna rakyat semakin berkurang? Okey, syukran. Dia tindakan mencetak wang tidak berdasarkan law dan juga kaedah dia. Dia akan menjatuhkan mata wang dan ekonomi itu sendiri. Itu kesan dia. Sebab tu wang tak boleh cetak mudah. Dia ada rule dia ada kaedah dia untuk cetak wang. Sebab tu, kalau cetakan wang ni dia ada beberapa formula dia lah. Negara ni boleh cetak berapa berdasarkan market, berdasarkan, kalau dulu dia panggil velocity of money, tapi sekarang dia tak ada pakai velocity of money. Jadi sebab itu kalau kita cetak wang melebihi kaedah yang, rule yang telah diset oleh sistem ekonomi, dia akan menyebabkan berlakunya kejatuhan mata wang. Itu dia punya kesan dia. Bukan masalah inflasi. Boleh faham tak? Kalau tak boleh faham, anda ulang ni. Ulang sekali lagi, Ustaz. Sekali lagi ulang. Okey, anda ambil contoh mudah. Duit ni kertas. Orang tak nak kertas, orang nak barang. Jadi sekarang ni sebagai contoh anda ada satu barang. Barang ni dinilaikan dengan satu kertas. Okey. Jadi enta nak memiliki nilai barang dengan enta memiliki nilai kertas. Satu nilai kertas, satu kertas mewakili satu nilai barang. Jadi enta tidak akan menilai nilai kertas ini sebagai nilai melainkan ada barang. Kalau tak ada barang, enta tak akan terima kertas ni. Sebab bila enta memiliki kertas ni bermakna enta mengiktiraf ada barang. Tiba-tiba enta tahu anda cetak dua kertas sedangkan anda tak ada satu barang. Maka pihak satu lagi tidak akan menilai kertas ni sebagai kertas yang bernilai sebab apa? Barang ada satu tapi anda cetak kertas satu lagi. Boleh faham tak? Faham. Jadi menyebabkan kertas ni turun kuasa beli dia. Contohnya, satu kertas, anda ambil senang mudahnya begini. Satu botol ni, nilai kertasnya RM1. Okey. Jadi, enta tidak akan menghargakan RM1 dengan nilai kuasa beli satu botol. Melainkan, anda ada botol air ni. Jadi, kertas ni bernilai disebabkan anda ada botol air ni. Maknanya kalau bahasa lainnya ialah kerajaan mencetak RM1 trilion sebagai contoh disebabkan Malaysia ada RM1 trilion aset. Dengan sawitnya, dengan itunya, dengan ininya, RM1 trilion nilai barang, maka Malaysia berhak mencetak RM1 trilion. Okey, itu kaedah dia. Jadi dunia mengiktiraf ialah
RM1 nilai 1 botol. RM2 nilai kuasa belinya 2 botol. Maknanya kalau bahasa lainnya ialah 1 biji sawit nilainya RM1. 2 biji sawit nilainya RM2 sebab Malaysia pengeluar sawit. Tiba-tiba Malaysia cetak, sepatutnya kita ada aset hanya 1 trilion, kita pergi cetak 2 trilion. Jadi siapa nak iktiraf 2 trilion kita dengan 2 trilion aset? Orang tetap akan menilai 2 trilion kita tetap dengan 1 trilion aset. Jadi menyebabkan RM1 kita jatuh separuh daripada harga market. Boleh faham tak? Faham. Jadi maknanya negara lain akan membeli ringgit separuh daripada harga sekarang. Sebab apa? Dunia tahu kita hanya ada sawit 1 trilion. Tiba-tiba Malaysia cetak duit 2 trilion. Maka orang akan menilai ringgit kita bukan lagi RM1 1 botol, bukan lagi RM1 1 biji sawit, tapi mereka akan nilai RM2 1 biji sawit. Maknanya kalau sebelum ni, orang dapatkan sawit kita dibayar $1 dengan nilai RM1 sebab mereka nak dapatkan sawit bukan nak dapatkan ringgit kita, nak dapatkan sawit kita. Kalau mereka tahu kita cetak, katakan contohnya double 1 trilion, bermakna sekarang ni mereka akan tukar $1 dengan RM2 bukan lagi $1 dengan RM1. Sebab mereka tengok aset kita, bukan tengok ringgit kita. Jadi sebab tu ringgit tak boleh cetak mudah-mudah. Mana negara pun dia tak boleh cetak mudah-mudah nilai mata wang dia. Boleh faham? Okey, jelas Ustaz. Boleh tak? Okey, kalau Assalamualaikum. Ada rasa masa kita 10 minit je boleh? Okey, saya ada sedikit soalan. Okay. Baik, macam yang Ustaz terangkan tadi berkenaan dengan monopoli. Kita tahu bahawa monopoli ini berasal daripada kapitalisme. Tapi adakah Dapat macam mana? monopoli ini berkait rapatlah dengan kapitalis? Okey, jadi adakah ada satu cara yang Islam anjurkan ataupun cara yang Islam tunjukkan yang mana monopoli ini boleh dibantras ataupun monopoli ini boleh diguna pakai? Ada tak cara dia Ustaz? Anda tak faham. Macam mana Islam, mana monopoli boleh pakai menurut Islam? Ataupun monopoli ini boleh dibantras dalam Islam. Seperti yang kita tahu, Islam tak mengharamkan untuk umat dia mengumpul harta dan juga berniaga. Tapi sampai satu tahap akan wujudnya monopoli. Macam mana Ustaz? Ya betul. Okey, dia memang dalam Islam dia ada hukum dia. Hukum ni dia akan menyebabkan tak boleh monopoli. Contohnya tanah tadi anda sebut sebagai contoh. Faktor haramnya sebab berlakunya himar. Okey, macam mana nak cegah dia? Nak cegah dia kena laksanakan hukum ihya. Nak cegah dia kena laksanakan hukum iqta'. Apa itu ihya? Ihya ni maknanya ialah setiap orang berhak untuk masuk dalam tanah kerajaan. Bila dicukup syarat, mana-mana pemimpin tak boleh halang pemilikan tanah yang dia dah cukup syarat. Nabi kata, man ahya ardan mayyitatan fahiyalah. Bahawa siapa yang membuka tanah yang cukup syaratnya, maka tanah tu dia punya, tidak ada kuasa, hatta kerajaan pun boleh rampah tanah daripada dia. Itu hukum Islam. Maknanya kalau orang tu dah buka tanah cukup syarat, kita sebagai kerajaan tak boleh ambil tanah tu walaupun kita PM, walaupun kita pemerintah. Nabi kata kalau kita rampah juga, maka perbuatan itu adalah zalim. Kata Nabi SAW. Okay. Itu hukum dan undang-undang Islam. Tapi hari ini berlaku himar. Himar ni maknanya semua nak dapat tanah kena dapatkan kebenaran kerajaan. Tapi kerajaan tu is not government actually. Sebab yang luluskan itu MB, bukan kerajaan, bukan public. Kerajaan ni sebenarnya maknanya public. Contoh kita kata wang ni wang kerajaan. Sebagai contoh. Makna wang tu ialah wang orang ramai. Tapi bila sebut kerajaan meluluskan tanah, kerajaan tu sebenarnya MB. Seorang individu. Bermakna kalau dia boleh kata mu boleh, mu tak boleh, tanah nak beri ke orang ni, kerajaan perlu lulus. Sebenarnya bila sebut kerajaan, individu, bukan public.
Sebab MB yang tukar sign, MB yang lulus. Sebab tu dalam bab tanah ni, Islam tak benarkan individu ataupun hari ni orang kata kerajaan tapi actually individu. Sebab PM atau MB akan lulus. Maka bila sebut kerajaan lulus, itu makna monopoli. Kerajaan dalam Islam hanya boleh sekat pemilikan tanah kalau dia ada sebab yang jelas bahawa pemilikan itu memberikan efek negatif kepada orang lain. Itu ada dalam hukum Islam. Contohnya, dia pergi buat tanah, dia pergi buat rumah di tempat tak ada hujan. Maka dia memberikan efek kepada agriculture sebagai contoh. Kerajaan boleh sekat. Ataupun dia pergi buat rumah atas tanah yang memang reserve untuk buat sekolah. Kerajaan boleh sekat. Ataupun dia buat rumah atas tempat yang memang dah reserve untuk buat jalan. Kerajaan boleh sekat. Tapi kalau dia buat rumah di tempat yang memang tak ada apa-apa keperluan awam. Dia pergi buka dekat hutan sebagai contoh. Maka, kalau dia cukup syarat, menurut undang-undang ahya, maka MB sekalipun tak boleh kata tidak kalau dia cukup syarat. Itu menghalang monopoli bila adanya hukum ihya. Baik, kalau bab kereta sebagai contoh, kalau kita laksanakan undang-undang Islam, tak akan berlaku monopoli. Sebab apa? Sebab apa yang aku hari ini disebutkan sebagai talaqqa ar-rukban dalam sistem ataupun dalam undang-undang Islam. Dalam hukum muamalat Islam. Apa itu talaqqa ar-rukban? Talaqqa ar-rukban ni maknanya kalau zaman Nabi SAW, zaman jahiliah, barang-barang daripada orang Badui. Sebab Mekah ni tempat yang tak ada tanam sayur, tak ada kambing, tak ada lembu, tak ada kerbau. Jadi semua barang itu mari daripada pendalaman, mari daripada Oasis, mari daripada orang Badui. Ya. Jadi bila mereka nak bawa barang masuk ke Mekah, masuk ke pasar Mekah, mereka kena sekat. Maka mereka perlu menjual barang-barang mereka kepada orang yang telah ditentukan oleh kerajaan Abu Jahal. Pada waktu itu, boleh jual kepada orang ni saja. Hak tak dibenarkan Abu Jahal, tak boleh pergi ambil barang daripada orang Badui. Jadi mana orang Badui tak boleh masuk bebas. Orang yang meniaga dalam Mekah pula tak boleh bebas untuk ambil barang daripada supplier direct. Disekat oleh undang-undang yang namanya talaqqa rukban. Bila mari Islam, talaqqa rukban itu diharamkan, maka tak boleh berlaku monopoli. Sebab itu salah undang-undang Islam. Jadi hari ini bab kereta sebagai contoh jelas talaqqa rukban yang diharamkan dalam Islam. Kita rakyat yang tahu kereta dekat Jepun murah, nak beli tak boleh. Permit tak boleh. Kalau buat masuk juga, kena rampas. Orang peniaga kereta daripada Jepun pula tak bebas untuk ekspor kereta Jepun masuk ke Malaysia. Maka mereka perlu jual kepada orang tengah yang namanya ialah AP holders. Maka AP holders inilah yang menentukan harga. Mereka yang kontrol harga. Jadi mana rakyat terpaksa beli harga kereta yang mana cukai plus dengan monopoli, maka menyebabkan harga melambung dan itu juga yang berlaku di Mekah waktu jahiliah. Okay. Jelas Jelas tak? Jelas tak? Dan termasuk cukai. Cukai dalam Islam dia ada undang-undang dia. Kerajaan tak boleh suka-suka ambil cukai daripada rakyat. Sebab tu dalam Islam asalnya kerajaan tak boleh kutip apa-apa cukai daripada rakyat melainkan ada nas. Contohnya, kutip cukai. Pendapatan 2.5% boleh sebab itu ada nas. Namanya zakat, namanya jizyah sebagai contoh. Ambil cukai atas pertanian, ada nas. Itu nama zakat pertanian, jizyah, kharaj umpamanya. Okay. Tapi kalau kerajaan nak kutip cukai, setiap kereta masuk, pembeli kena bayar 300%. Harga kereta RM20,000, cukainya ialah RM60,000. Adakah itu jizyah? Adakah itu kharaj? Adakah itu zakat? Adakah itu unsur? Kalau tak ada dalil untuk kerajaan ambil, maka dia akan balik default hukum asal, tak boleh ambil. Jadi kerajaan kena tanya apa sebab dia ambil duit cukai daripada rakyat. Kalau tak ada jawapan, maka dia akan balik hukum asal iaitu haram. Bukan asalnya harus. Jadi sebab itu, cukai-cukai yang disenaraikan tadi, tax, levy dan seumpamanya dalam harga kereta, itu semua adalah cukai-cukai yang tak dibenarkan dalam Islam.
Okay. Last. Okay, tak ada soalan Tiada insyaAllah. Okay. Kalau tak ada soalan, anda serahkan balik kepada pengurusi dengan aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz atas pengisian yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan kita sama-sama mengambil manfaat, insyaAllah. Jadi majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz dan sahabat-sahabat sekalian. Jadi kita tangguh kita punya pengisian dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.